Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua yang dapat menonton video ini. Okey, jadi kali ini cikgu akan bincangkan tentang tajuk ketiga sains tahun 4 iaitu proses hidup manusia. Okey, jadi subtajuk yang pertama ialah pernafasan manusia. Okey, pernafasan manusia ni manusia bernafas menggunakan gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Okey, laluannya bermula daripada hidung turun ke trakea. Okey, laluan ini dipanggil trakea dan juga pergi ke sepasang paru-paru kita. Okey, so dekat sini berlakunya pertukaran gas yang mana oksigen tadi akan diserap, karbon dioksida akan dikeluarkan. Okey, so karbon dioksida akan dikeluarkan kembali maksudnya macam kita reverse lah dari paru lalu ke trakea dan akan keluar balik melalui hidung. Okey, so ketika kita bernafas, okey, akan berlaku perubahan dari segi dada lah. So ketika kita menarik nafas, dada akan naik dan juga mengembang. Okey, dada akan naik dan juga mengembang disebabkan pertambahan isi padu udara dalam kita punya ruang udara, ruang dada, sorry. So bila kita hembus nafas, perkara sebaliknya akan berlaku iaitu dada akan turun dan dia akan mengempis. Okey, seterusnya kita pergi kepada kadar pernafasan. Okey, kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Okey, so kadar pernafasan ni bergantung kepada aktiviti yang kita lakukan. Okey, untuk kadar pernafasan rendah adalah aktiviti yang kita boleh kata tak bergerak langsung. Contoh tidur, membaca, makan, menonton televisyen dan sebagainya lah, yang mana tak melibatkan pergerakan. So kadar pernafasan rendah. Okey, kalau kadar pernafasan sederhana apabila kita melakukan sedikit aktiviti yang melibatkan pergerakan fizikal. Contoh macam kita pergi berbasikal, kita jalan kaki, pergi ke sekolah dan sebagainya. Okey, untuk kadar pernafasan tinggi adalah apabila kita melakukan aktiviti fizikal yang berat yang memerlukan kepantasan. Contoh seperti berenang, berlari dan sebagainya. Itu akan meningkatkan kadar pernafasan. So kita boleh nampak sendiri kita akan tercungap-cungap disebabkan kita nak memenuhi keperluan badan kita. Okey, so seterusnya ialah perkumuhan. So perkumuhan akan melibatkan 3 organ. Okey, yang pertama sekali adalah paru-paru, yang kita dah kupas tadi daripada tajuk pernafasan. Okey, so paru-paru ni akan mengeluarkan gas karbon dioksida dan juga wap air. Okey, 2 hasil. Yang kedua ialah kulit. Okey, kulit kita di seluruh badan ni dia akan mengeluarkan peluh, dan yang ketiga ialah ginjal di tubuh pinggang akan mengeluarkan air kencing. So ini adalah organ yang terlibat dan juga hasil perkumuhannya. Okey, penyahtinjaan melibatkan 3 organ juga, iaitu usus kecil, usus besar dan juga dubur. Okey, usus kecil, tempat berlakunya penyerapan zat-zat makanan ataupun nutrien yang ada dalam makanan kita. Itu adalah tempat terakhir yang berlakunya penyerapan zat. Okey, selepas itu dia akan continue masuk kepada usus besar dan akan dikeluarkan melalui dubur. So penyah tinjaan ni kalau kita tengok dari istilah bahasa, nyah maksudnya keluarkan ataupun halau. Okey, tinja ialah najis. So perkataan ni kita kena hati-hati sebab sains guna perkataan ni. Jadi kita nak jawab soalan, make sure kita guna perkataan nyah tinja. Okey, maksudnya kita pergi ke tandas buang air besar, itu kan. So proses dia adalah nama nyah tinja. Okey, so apa yang berlaku jika kita tidak dapat melakukan perkumuhan dan penyahtinjaan dengan baik? So akan berlaku penyakit. Kalau macam perkumuhan, ada 2 penyakit yang saya boleh bagi kat sini, iaitu batu karang, okey, dan juga kencing berdarah. Okey, untuk penyahtinjaan akan berlaku penyakit seperti kanser usus, radang usus ataupun usus tersumbat. Okey, so kita pergi kepada next subtajuk iaitu gerak balas terhadap rangsangan. Okey, gerak balas terhadap rangsangan akan adalah berkaitan dengan perubahan yang berada di sekeliling kita, keadaan atau perubahan yang dapat dikesan oleh manusia. So benda ni berlaku di sekeliling kita. Okey, gerak balas ialah tindakan yang diambil terhadap rangsangan. Apabila berlaku rangsangan, kita akan automatik. Okey, ada yang automatik, ada yang kita perlu belajar. Tapi kebanyakannya adalah automatik, yang mana bila berlaku sebarang rangsangan, kita akan melakukan suatu gerak balas. Okey, so gerak balas terhadap rangsangan sangat penting bagi mengelakkan manusia daripada, yang pertama sekali adalah kecederaan, kemalangan dan juga kecederaan lah. So ini adalah fungsi utama kenapa gerak balas berlaku terhadap rangsangan. Okey. Okey, contoh ni cikgu bagi beberapa contoh. Okey, yang pertama sekali, gunakan payung untuk mengelakkan diri daripada cuaca panas. So maksudnya bila kita berada di bawah cuaca panas, kita akan cepat-cepat cari tempat yang teduh disebabkan kita berasa panas, betul? Okey, kemudian kalau kita nampak daripada jauh kereta dah horn, kita akan cepat-cepat lintas jalan dan sebagainya untuk mengelakkan kemalangan, betul? Okey, so
So apa saja yang berlaku, mesti ada gerak balas dia. Okey, setiap rangsangan, setiap perubahan yang berlaku di sekeliling kita mesti akan melibatkan gerak balas. Okey, kemudian ialah pewarisan. Okey, pewarisan ini adalah ciri-ciri yang diwariskan oleh ibu bapa dan juga mungkin datuk nenek moyang mereka. Okey, jadi sebenarnya warisan ni terdiri daripada 3 perkara yang boleh kita warisi daripada ibu bapa kita. Yang pertama sekali rupa paras. Rupa paras ni adalah apa yang ada di muka kita lah. Bentuk muka, bentuk mata, telinga, hidung dan sebagainya. Okey, semua adalah rupa paras. Dia terkandung dalam satu kumpulan, iaitu rupa paras. Yang kedua ialah warna kulit. Okey, warna kulit cerah, gelap ataupun orang kata sawo matang dan sebagainya adalah diwarisi. Okey, yang ketiga adalah jenis rambut. Okey, jenis rambut kita ada yang lurus, ada yang kerinting dan sebagainya. So ini bergantung kepada kita punya ibu bapa, kita punya maklumat lah. Okey, so tabiat yang menyebabkan mengganggu kesihatan manusia. Okey, yang pertama sekali ialah merokok. Okey, merokok akan menyebabkan penyakit seperti kanser paru-paru, batuk-batuk dan sebagainya. Okey, yang kedua ialah menghidugam. Okey, menghidugam, saya ambil 3 terus menghidugam, menyalahgunakan dadah dan minum alkohol. Okey, so ketiga-tiganya akan melibatkan kesan yang sama, iaitu yang pertama sekali halusinasi. Halusinasi ni menyebabkan macam mereka terbayang sesuatu perkara yang mungkin tak wujud ataupun mungkin tak jelas di hadapan mereka. Dan satu lagi akan menyebabkan melambatkan masa tindak balas terhadap rangsangan. Okey, right. Okey, dan satu lagi ialah pengambilan makanan yang tidak seimbang. Okey, maksudnya ada yang makan terlampau banyak karbohidrat dan lemak dan sebagainya. So pemakanan kena seimbang. So kalau makanan tidak seimbang akan menyebabkan penyakit seperti obesiti dan juga penyakit-penyakit kronik macam kencing manis, sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Okey, alright. So amalan gaya hidup sihat ialah kita perlu melakukan senaman. Okey, kita perlu minum air yang mencukupi, kita perlu meluangkan masa yang secukupnya dengan ahli keluarga, jaga kebersihan diri. Okey, macam sekarang COVID, kita tak pergi ke tempat-tempat yang ramai orang. Kita sentiasa jaga dari segi kebersihan tangan, tubuh badan kita kan. Kalau macam kita keluar pun kita akan jaga kebersihan kita. So itu adalah apa yang kita perlu buat untuk menjaga kesihatan kita. So setakat ini saja video saya pada malam ini. Agak panjang sikit. Nanti kita akan jumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Okey, bye bye. Assalamualaikum.